itu dan ini dan semua itu tuan-tuan yang mulia adalah kita akan dia macam mana kita tengok orang bagi hadiah pada kita kan, hadiah tak tahu surprise dekat kita, kita buka-buka tak tahu dia buka elok kan, terkejut kita tengok hadiah main. Akhirat semua macam tu tuan-tuan. Allah akhirat tu dia kita tengok kita punya pahala, kita punya ganjaran Allah bagi. Ini akhirat itu tuan-tuan. Bagaimana hari ini orang nak bagi hadiah kat kita kan benda tersembunyi tak tahu. Kita rasa terkejut, kita rasa bangga, kita rasa ceria, kita rasa happy. Macam itulah di akhirat tuan-tuan yang mulia. Bila semua ni Allah buka untuk kita, baru kita akan rasa satu nikmat, satu yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद Kadang-kadang kita keluar dengan Allah, salah hati berasa apa hari-hari makan tak sedap semua, ataupun dengan dia ni aku tak boleh pergi. Macam-macam dalam jemaah biasa berlaku tuan-tuan yang mulia. Kadang-kadang dalam jemaah kan ambil sab punya teh ni sampai tak boleh nak rehat langsung. Kadang-kadang oleh kerana benda macam ni keluar daripada mulut kita perkara-perkara yang akan Allah Ta'ala tenang kita tepi. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, sebelum kita balik minta ampun dengan Allah. Moga-moga Allah jangan mahrumkan kita, jangan Allah Ta'ala ketepikan kita. Kita nak supaya kita nak buat tabligh semua hidup kita tuan-tuan yang mulia. Sebenarnya Allah Ta'ala terima juga zuriat keturunan kita untuk buat dakwah. Bukan setakat itu saja, bukan setakat ni saja, kita nak semua. Jadi untuk itu tuan-tuan yang mulia, sebelum kita balik kita betulkan, minta ampun dengan Allah. अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल कर आदमी का ईमान बन Subhanahu wa ta'ala iman kita meningkat. और मुकामी अमाल के अंदर आदमी जुड़ा रहेगा तो ईमान की अमल Bila dia balik tempatan dia, waktu dia balik tadi iman dia dah meningkat, dia rasa jazbah semangat. Dia balik tempatan dia satukan diri dia bersama dengan bangunkan usaha tempatan, maka iman dia akan terpelihara. आप छोटे आ रहे हैं Jadi kamu telah buat pengamanan yang kecil 40 hari, kamu nak buat pengamanan yang besar lagi, balik buat usaha tempatan. आपके लिए 4 घंटा तालीम करना आसान, रोजाना 5 गश्त करना। Kita keluar 40 hari, Masya Allah. Waktu 40 hari kita duduk taklim 3 jam, 4 jam tak ada masalah untuk kita. Kita boleh bangun tahajud, kita jaga sembahyang sunat, kita jaga adab-adab tidur, adab makan, adab masjid, tak ada masalah untuk kita. Sebab tu dia katakan waktu keluar 40 hari ini hijrah yang kecil. Kita nak balik pada hijrah yang besar untuk kita buat usaha tempatan kita. Latih waktu kita kalau 40 hari tak ada apa bersama dengan kita. Kita balik pengamanan yang besar tuan-tuan boleh di tempatan kita. Waktu tu semua ada bersama dengan kita. Kita nak balik bangunkan usaha tempatan kita. Nabi SAW beritahu para sahabat bila mereka balik daripada jihad, daripada kamu balik daripada hijrah yang besar, yang kecil ke arah hijrah yang besar, iaitu bangunkan usaha tempatan. हमारा हिंदुस्तान में वो केक उड़ाते हैं, केक धागे के साथ ऊंचा जाता है। Kita balik buat usaha tempatan kita dengan istiqamah, dengan susah payah bersungguh-sungguh kita buat, maka insya-Allah Allah Taala akan terima kita untuk jangka masa yang panjang, untuk jauh-jauh lagi insya-Allah. Jadi dia kata tuan-tuan yang mulia, usaha tempatan kita ini dibaratkan sebagaimana kita tengok orang wow kan, orang layang-layang. Dia lepas naik kena nampak kecil ya. Dia walaupun dia naik atas, tapi dia ni bawah di tali tu, benang hak duk pegang. Bila mana dia boleh kontrol di sini, maka wow tadi layang-layang hadut atas tadi kita tengok dia boleh terbang elok. Tetapi bila mana layang-layang tadi dah putus talinya, apa jadi? Maka dia jatuh dan sangkut di atas pokok, jatuh dalam air, jatuh. Macam-macam apa berlaku pada dia. Macam-macam akan berlaku pada dia. Begitu juga tuan-tuan boleh kita buat usaha tempatan kita ini macam itulah. Selagi mana usaha kita tadi bersangkut dengan selagi mana kita bersangkut dengan benang tadi, maka selagi itu kita akan selamat. Tapi bila mana keluarlah banyak mana sekalipun, kalau balik tak buat usaha tempatan, macam itulah putus tali. Bila putus tali tuan-tuan boleh habis. Dia tuan boleh ke Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tuan-tuan boleh perlu sangat kita balik, kita bersama-sama bangunkan usaha tempatan kita buat usaha tempatan kita insya-Allah. दावत की मेहनत ये नबी वाली मेहनत है Usaha dakwah tuan-tuan yang mulia adalah usaha Anbiya alaihi wassalatu wassalam. और नबी वाली मेहनत के अंदर मुजाहिदा है। Jadi dengan usaha Nabi tuan-tuan yang mulia, dalam usaha Nabi ada mujahadah. ये दुनिया आजमाइश की जगह है। Dunia tuan-tuan yang mulia adalah tempat kita diuji. दुनिया बदले की जगह नहीं है। Dunia bukan tempat kita terima balasan. बदले की जगह अल्लाह ने आखिरत रखी। Jadi untuk kita terima balasan, Allah Taala jadikan akhirat untuk kita. अल्लाह पाक ने हर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुजाहिदा में डाले, तकलीफ में डाले।
Jadi semua Nabi-Nabi datang tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah letakkan mereka dalam mujahadah dan susah payah. आदमी अल्लाह के रास्ते के अंदर से जब घर पे आता है तो अल्लाह पाक उसको मुख्तलिफ हालात में आजमाते हैं. Bila kita balik daripada jalan Allah, Allah Ta'ala akan uji kita berbagai-bagai keadaan. कभी घरेलू हालात होते हैं. Kadang-kadang dia balik dalam rumah dia keadaan dah berlaku. मस्जिद Allah uji kita dengan suasana dalam rumah kita. मस्जिद में 2.5 घंटे लगाओगे, घर वाले मुखालिफत बनेंगे, बीवी मुखालिफत बनेगी, माँ मुखालिफत बनेगी, अब्बा मुखालिफत बनेगी. इस सब के नागवारी को बर्दाश्त करते ही काम करना है. Kita nak bagi 2 jam setengah tiap-tiap hari. Isteri dah tak setuju. Waktu itulah dia kata aku nak pergi shopping. Waktu itulah aku nak bawa pergi beli itu dan ini. Waktu tu dia bagi masa masjid pula 2 jam setengah. Kita bagi masa untuk masjid, maka isteri dah mula bersorak, anak-anak pun bersorak, kawan bersorak, kawan ni bersorak. Maka tuan-tuan yang mula, inilah mujahadah, inilah susah payah. Inilah Allah Ta'ala akan tunjuk pada kita. Bila mana kita istiqamah buat, maka Allah akan buka satu persatu. कभी कारोबारी हालात आ गई, अच्छी दुकान चल रही थी, जमात में गए इससे पहले, अब 40 दिन दुकान बंद रही, अब ग्राहक निकल गए, अच्छी सर्विस चल रही थी, हाँ अब हो गया. तो अल्लाह पाक इम्तिहान ले रहे, लेकिन हम इम्तिहान अल्लाह से मांगना नहीं है. ये हालात होते हैं. अल्लाह पाक हमें तरक्की के ऊपर लाना चाहते हैं. जो बंदा से अल्लाह मोहब्बत करता है वो बंदे को अल्लाह रुलाता है, और रोना अल्लाह को पसंद होता है. बच्चा जब रोता है तो उसको माँ उसको सीने से लगाती है. बच्चा जब kadang-kadang kita punya dalam urusan keperluan kita berlaku masalah, Allah uji kita di situ. Contohnya dulu sebelum keluar 40 hari kedai dia masya-Allah maju elok, tapi dia tinggal keluar 40 hari, tutup 40 hari, balik customer dah lari, customer dulu dok ada customer tetap lari habis. Dia dari situ Allah uji kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar ujian pada kita tanda Allah sayang pada kita. Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak kita, sebagaimana waktu kita keluar jalan Allah, hari-hari kita menangis depan Allah, minta pada Allah. Begitu juga Allah nak istiqamahkan yang tu. Supaya tuan-tuan yang mulia, kita juga bila berlaku keadaan macam ni, bila berlaku ujian daripada Allah, datang ujian daripada Allah, kita menangis selesaikan masalah kita. Sebagaimana kita lihat anak-anak kecil, budak-budak kita tengok kan, dia selesaikan segala masalah dengan tangisan. Dia lapar dia menangis, dia sakit dia menangis, dia sejuk dia menangis, apapun dia menangis. Anak tadi, budak tadi, umur dah 1.5 tahun 2 tahun, itu kerja dia. Dengan dia selesaikan segala masalah dia dengan tangisan. Bila anak tadi menangis, bila dia tak menangis, mak lepaskan dia pergi main. Bila dia menangis, mak akan peluk dia, mak akan cium dia, mak akan. Begitu juga kita tuan-tuan yang mulia, bila ada masalah kita menangis, itu tuan-tuan mulia tanda kasih sayang Allah pada kita. Sebagaimana seibu tadi, dia peluk anak dia waktu anak dia menangis, dia cium anak dia waktu anak dia menangis, dia bawa anak dia riba dia waktu anak dia menangis. Macam itulah tuan-tuan yang mulia, bila ada masalah kita mengadu pada Allah, kita tangis depan Allah, itu tanda Allah sayang pada kita. Itu tanda Allah kasih pada kita tuan-tuan yang mulia. Dan tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala, tetap kita istiqamah pada usaha tempatan. Di sinilah Allah Taala akan ajar kita, di sinilah Allah Taala akan majukan kita, di sinilah tuan-tuan yang mulia Allah Taala akan gunakan kita lagi dan lagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk lagi jauh-jauh dunia insya-Allah. अल्लाह के रास्ते के अंदर आदमी निकलता है तो हमारे वहाँ हिंदुस्तान में मिसाल देते हैं कि दुल्हन की तरह लोग देखते हैं. दुल्हन होती है अपने मोहल्ले में रहती है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसको हर लोग देखते हैं. दुल्हा अपनी मस्जिद में आता है, अपनी मोहल्ले का होता है, लेकिन दुल्हा और दुल्हन की तरह देखते हैं. Allah Ta'ala, kita balik, kita keluar 4 bulan, kita keluar jalan Allah, kita balik. Dia hari ni dijadikan, dia kata macam mana hari ni kita tengok orang kahwin kan, anak darah nak corona. Bila orang kahwin, orang bersanding untuk orang, Masya Allah, orang tengok. Semua orang tengok dia ni macam mana. Dia pergi rumah, pergi masjid pun orang tengok ni anak baru kahwin, dalam keadaan pakaian, semua orang tengok. Macam tu juga tuan-tuan mulia, kita balik tempat kita. Lepas kita balik 40 hari, semua orang tengok. Orang kata keluar ke mana, Masya Allah, itu orang tengok setiap perbuatan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, semua jadi contoh untuk mereka. Semua jadi contoh untuk kita, untuk mereka. Mereka tengok kita, insya-Allah, moga-moga jadi contoh untuk mereka. Dia nak tengok kita punya amalan sembahyang kita macam mana. Dia nak tengok kita punya takbiratul ula kita macam mana, tilawah zikir harian kita macam mana, kita punya muamalat kita macam mana, muasyarat kita macam mana. Semua orang akan tengok. Walaupun dulu dia kenal, kita lama dah, tetapi bila kita balik 40 hari, kita mula dia perhati kita satu persatu.
Dia akan perhati kita satu persatu, percakapan kita macam mana, akhlak kita macam mana, amalan kita macam mana. Dia akan tengok segala-galanya. Ditemulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul kita bukan nak tunjuk pada manusia. Kita buat zikir kita bukan kita nak tunjuk kat orang. Kita jaga sembahyang sunat kita bukan kita nak tunjuk kat orang. Tetapi tuan-tuan yang mulia, kita nak jadikan diri kita ni sebagai asbab hidayat untuk mereka. Lepas kita balik, mereka tengok amalan kita, mereka tengok percakapan kita, mereka tengok amalan kita, mereka melihat amalan kita, muasyarat kita, amalan yang kita jaga. Maka dengan amalan inilah tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala kita akan jadikan asbab hidayat untuk mereka. Bila mereka lihat lepas 40 hari perubahan yang ada dalam diri kita, peningkatan dalam diri kita, peningkatan dalam amalan kita, maka inilah tuan-tuan yang mulia akan jadi asbab hidayat untuk manusia. Allah. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, दावत की मेहनत के अंदर हम कोई एक मस्जिद का एक साथी होगा. Subhanahu Wa Taala, kita buat dakwah, kita jumpa orang. Apa pun amalan, waktu kita keluar 40 hari, kita balik tempatan kita, kita perlu betulkan niat kita. Aku buat dakwah, aku buat amalan itu dan ini semata-mata untuk islah diri saya, untuk betulkan diri saya, untuk perbaikan diri saya, perbaiki diri saya, bukan untuk orang lain. Kita bukan buat niat tuan mulia, kalau kita buat dakwah bukan kita nak perbaiki orang yang jauh pada semayang, bawa mereka pada semayang, orang berjaya pada masjid dan bawa mereka masjid, orang yang tak tahu agama bawa pada mereka pada agama. Itu bukan niat kita tuan-tuan. Kita hari ini kita keluar jalan Allah, amalan apa sekalipun kita buat untuk islah diri saya. Kalaulah kita buat atas maksud ini tuan-tuan yang mulia untuk islah diri kita, maka itu kita akan berjalan terus. Tetapi kalau kita buat niat untuk orang, maka lama kelamaan kita akan putus asa. Sebab apa? Dia kata aku buat lama dakwah, lama dah aku buat dakwah. Kawan ni aku jumpa 100 kali lah, tapi duduk macam tu juga, tak dapat hidayah juga, maka kita akan putus asa. Jadi tuan-tuan mulia kat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu tuan-tuan mulia, perlu kita perbetulkan niat kita. Aku buat dakwah, saya buat amalan ini semua untuk islah diri saya, bukan untuk islah orang lain. हम मेहनत के मुकल्लफ है, हिदायत के मुकल्लफ. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita dipertanggungjawabkan untuk usaha, bukan kita dipertanggungjawabkan untuk bagi hidayat pada orang. वो अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मेहनत की, बेटा और Dalam kita lihat 950 tahun buat usaha, hingga kan sampai tahap yang mana anak pun tak dapat hidayat, isteri pun tak dapat hidayat. Allah. तो हिदायत देना ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, Anbiya alaihi wassalatu wassalam pun macam tu. Mereka bukan dipertanggungjawabkan untuk bagi hidayat kepada orang, mereka dipertanggungjawabkan untuk sampaikan usaha pada manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam kita lihat, hubungan Nabi dengan Abu Talib begitu akrab sampai dikatakan dia adalah dipelihara oleh Abu Talib waktu umur kecil. Sampailah begitu sayang, begitu kasih hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib. Dia ingin sangat, Nabi SAW nak sangat keinginan baginda supaya Abu Talib dapat hidayah. Tetapi tuan-tuan yang mulia, bila mana saat Abu Talib nak meninggal, dia datang, Nabi SAW datang ziarah, datang jumpa Abu Talib, bagi tahu pada dia, wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah di telingaku supaya di akhirat nanti aku dapat memberi saksi depan Allah bahawa dia telah ucap kalimah. Tetapi Allah tetap tak bagi hidayah pada dia. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu kehendaki, tapi Allah Ta'ala boleh. Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, hanya kita manusia, bukan setakat manusia, kita semua, orang awam kita semua, bahkan hinggakan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka hanya dipertanggungjawabkan untuk menjalankan usaha. Hidayat di tangan Allah. Allah akan beri hidayat pada siapa saja yang dikehendaki. अबू जहल उसकी माँ तवाफ कर रही है और वहाँ पैदा हुआ था. कौन? अबू जहल. Segala-galanya di tangan Allah. Ada riwayat mengatakan, dia kata Abu Talib, Abu Lahab. Ini Abu Jahal, Abu Lahab. Ini dua orang dilahirkan di mana? Sewaktu ibu mereka buat tawaf di Masjidil Haram, di Baitullah, waktu tu mak dia lahirkan mereka. Mak mereka melahirkan mereka dua orang ni, Abu Lahab dengan Abu Jahal. Mereka dilahirkan waktu mak dia duduk tengah buat tawaf depan Kaabah. Tetapi Allah tak bagi hidayat kepada mereka. Hidayat di tangan Allah. Macam tu juga tuan-tuan yang mulia, Samiri dan Nabi Musa AS. Mereka dua-dua dilahirkan. Samiri siapa yang pelihara? Malaikat pelihara dia, malaikat yang membesarkan dia. Tetapi Musa AS siapa yang membesarkan dia? Fir'aun. Tetapi yang dibesarkan oleh Jibril AS, malaikat, jadi siapa?
Musa alaihissalam yang dibesarkan oleh Fir'aun, Allah jadikan Nabi. Hidayat di tangan Allah, tuan-tuan yang mulia. Segala-galanya di tangan Allah, bukan tangan kita. Semua tertib Allah Ta'ala, kita tak boleh. Tuhan Allah Ta'ala. Siapa yang Allah nak bagi hidayat, pasti Allah akan bagi. Siapa yang Allah tak bagi hidayat pada dia, pasti tak akan dapat hidayat. तो हिदायत अल्लाह पाक तलबदारों को देते हैं, बेतलबों को अल्लाह हिदायत नहीं देते. Allah bagi hidayat pada orang-orang yang inginkan hidayat. Tanpa ada keinginan pada hidayat, Allah Ta'ala takkan bagi hidayat pada dia. बिलाल हबशी काले कलौटे है, अल्लाह ने हिदायत दी. Bilal Habsyi radhiyallahu anhu, orang yang hitam, Allah inginkan kepada hidayat, Allah bagi hidayat pada dia. सलमान फारसी अल्लाह के नबी फरमा रहे कि बाद लोग सुरैया के ऊपर, सूरज के ऊपर भी यानी ईमान होता है तो वहाँ से इस्लाम कबूल करते हैं. सलमान फारसी रदी अल्लाह पाक ने उसको फारस से यहाँ हिदायत की दौलत से नवाजा. तो हिदायत का देना अल्लाह के कब्जे कुदरत में है. हम तलबदार हो गए, हम फिक्रमंद हो गए, अल्लाह पाक हमसे वो काम लेगा जो हम Subhanahu wa ta'ala, hidayat di tangan Allah, tuan-tuan. Salman Farsi radhiyallahu anhu, orang mana? Orang Iran sana. Nabi SAW bersabda, akan datang satu manusia, satu orang daripada umatku yang mana kalaulah hidayat dia ada atas matahari sana, tetap dia akan pergi untuk ambil keinginan dia pada hidayat. Itu Salman Farsi radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah bagi hidayat pada dia. Begitu juga tuan muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hidayat tuan-tuan yang mulia. Kita nak usaha pada hidayat. Kita nak usaha wujudkan talab, wujudkan keinginan pada hidayat dalam diri kita supaya Allah kekalkan, Allah bagi hidayat pada kita. Dengan inilah tuan-tuan yang mulia, Allah Taala akan ambil usaha daripada kita. Mana kita, Allah Taala akan terima kita, gunakan kita untuk hidayat di seluruh muka alam. Selepas kita bangun di akhirat nanti, kita akan tengok masya-Allah bagaimana Allah Taala bagi hidayat bagi pahala pada kita dengan sebab keinginan pada hidayat tadi. Untuk itulah tuan-tuan yang mulia, untuk itu kita perlu usaha lagi dan lagi. इसके लिए देखो ये हमारे जो 5 काम है, 5 अमल है, वो हमारी रूह की गिजा है. Jadi tuan-tuan mulia, lima amalan kita ini adalah bekalan, makanan harian ruh kita. जैसे अगर सुबह में खाना नहीं खाया तो आदमी चल जाएगा, दोपहर को भी ना खावे तो आदमी कम हिम्मत हो जाएगा, रात को भी ना खावे. Amalan kita ini dia ada hubungan dengan roh kita. Sebagaimana hari ini kita lihat, kalau kita tak sarapan pagi tadi kan, kita rasa jadi dia jadi lemah, jadi lepas tu tak makan tengah hari pula, Allahu Akbar, lagi letih, malam pun tak makan, agak-agak jadi macam mana, lagi teruk. Macam itulah juga tuan-tuan yang mulia, bila mana kita tinggalkan amalan-amalan rohani kita ini. Amalan-amalan kita ini dia ada hubungan dengan roh kita. Bila mana kita tak buat amalan-amalan agama, amalan-amalan nak kuatkan roh kita, maka roh kita makin hari makin lemah. Maka apa akan jadi pada roh kita? Apa akan jadi pada, sebab itulah tuan-tuan yang mulia, untuk kita kuatkan kembali sebagaimana kita jasad kita tadi, bila dia tak dapat bekalan makanan, maka dia akan jadi letih, dia akan jadi tak larat, hinggakan dia tak larat bangun, tak boleh buat apa terus. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, bila kita tak buat amalan-amalan rohani, maka roh kita akan lemah. Sebab apa tuan-tuan yang mulia? Di akhirat dulu, bila di alam arwah Allah Ta'ala tanya pada kita, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita jawab depan Allah, bala syahidna, bahkan wahai Allah, kami menyaksikan kamulah Tuhan kami. Itu perjanjian kita di akhirat itu, arwah kita, roh kita yang beri perjanjian depan Allah. Jasad kita tak ada waktu tu. Waktu tu roh kita tuan mulia kuat. Kita buat perjanjian depan Allah. Ini kita nak buat kembali amalan ini tuan mulia, nak kuatkan kembali roh kita supaya tuan-tuan yang mulia, supaya kita dapat buat lagi dan lagi amal. पहला काम है हमारा. Jadi tuan-tuan yang mulia, amalan pertama kita balik tempatan kita ialah kita buat mesyuarat harian kita. हम आलमी नबी के आलमी उम्मत है, आलमी नियम के साथ हम मशवरे में बैठे. Jadi kita adalah Nabi SAW adalah Nabi yang Allah Ta'ala hantar untuk seluruh alam, dan kita adalah umat kepada Nabi untuk seluruh alam. Dan begitu juga tuan-tuan, kita duduk mesyuarat harian kita, letakkan fikir alami depan kita. कोई साथी नहीं बैठ रहा है, अकेले बैठे हुए हैं. अल्लाह पाक kita tengok aku nak buat mesyuarat alami, mesyuarat satu dunia, tapi aku seorang-seorang, orang lain tak ada. Tapi kalau risau fikir kita bawa tuan-tuan yang mulia, tidak mustahil Allah jadikan mesyuarat kita tadi, fikir risau kita tadi untuk asbab hidayat di seluruh muka. फिक्रों को जमा करने को मशवरा कहते हैं. Jadi tuan-tuan mulia, untuk kita kumpulkan fikir kita, satukan fikir kita, itu dikatakan mesyuarat. कल क्या हुआ है और आज क्या करना है उसका मशवरा करना है. Esok nak buat apa? Hari ni kita
esok kita nak buat apa, hari ni apa berlaku, maksudnya kan guzari, dan esok kita nak buat apa, itu kerja kita. हमारे अगर 10 साथी बैठे हुए हैं मशवरे में, तो 10 साथी है, हमारे 100 मकान है, तो 3-3 साथी की जोड़ी बनाएंगे, 3-3 साथी की जोड़ी बनाएंगे, 35-35 मकान तकसीम करेंगे। कितने मकान? 35-35 मकान तकसीम करेंगे, और रोजाना वो 3-3 साथी Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik tempatan kita hidupkan mesyuarat harian kita. Jadi contohnya dia kata tempatan kita, rumah kita, kampung kita ada 10, pada 100 rumah, kita ada 10 orang duduk mesyuarat. Maka kita bahagikan 3 orang, satu jemaah 3 orang, hang ambil 35 biji rumah, hang ambil 35, hampa ambil 35, 3 jemaah. Nah, kita usaha. Tiap-tiap hari minta kat Ghazali, kemarin buat apa? Apa usaha kemarin, jumpa siapa, minta laporan. Untuk esok pula apa nak buat, itu pun kita tak hari. Dan rumah hak kita bagi 35 rumah tadi, hak 3 orang ni buat usaha tiap-tiap hari kita pergi jumpa, atok rumah pada rumah ke rumah pi. Kalaulah kita pi rumah, dia hanya duduk diri depan pintu bagak tu kan, duduk diri satu saja, kita malas tahap tu. Kalau dia panggil masuklah rumah, kita buat cara duduk dalam rumah pula. Bukan kita tak boleh dakwah terus, tapi ikut keadaan lah. Bila duduk dalam rumah, itu cara lain pula, kita boleh sembang dengan keadaan. Orang kata bagi puas. Bila duduk dalam rumah, satu lagi dia kata, biasalah keadaan kami, adat orang kami, orang India. Bila kita duduk dalam rumah, orang perempuan nak duduk sebelah ni, dia duduk pasang telinga, dia buat kerja, boleh dengar kot ni. Tak tahulah sini, dia kata tak tahu ni orang belah kami lah, dan sini kami tak tahu. Dia duduk buat kerja dalam rumah, dia duduk masak pun, dia duduk pasang telinga, duduk dengar ni orang kita tak kenal, dia main duduk sembang apa. Jadi bila kita buat macam tu, kita buat dakwah, kita masuk dalam rumah dia, kita dakwah dia sempurna, tashkil dia 4 bulan, umpan duduk dengar dalam. Biar dia pun tahu kami main ni, dia main untuk nak bawa apa, nak kempen kita ke arah mana kita nak bawa. Tashkil dia 4 bulan, tashkil dia 40 hari, tashkil dia untuk buat usaha kami, tashkil dia untuk main masjid, hingga kan kalau dia sedia bagi 10 minit pun kita terima. Bawa dia main masjid, bawa dia untuk duduk masjid, bawa dia untuk hidupkan amalan. Jadi tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat usaha macam ni. Kita atok rumah ke rumah, kita buat usaha. Tiap-tiap hari kita pergi daripada pintu ke pintu, sehinggalah sempurna 35 rumah tadi. Kita atok daripada rumah ke rumah, itu tuan-tuan kerja kita. करने वाली जब तो अल्लाह की है। Jadi tuan-tuan boleh Allah yang akan buat segala-galanya. हमारे हारून भाई है ना, ये हारून भाई, वो पूरे गांव में एक साथी है, 6 मरतबा 4 महीने लगे, एक ही साथी है, 150 मकान मुसलमान। Allah akan buat segala-galanya. Allah. Dia kata kawan kita sekolah tu tadi kan, Harun, tempat dia seorang, tak ada langsung karpun. Hari-hari dia buat usaha, sehingga kan dia dah 6 kali 4 bulan. Orang tempatan dia masih lagi tak ada. Orang tempatan masih lagi tak terima. Tapi Allah buat usaha tu, tetap dia masya-Allah. Allah. Bukan maksudnya Allah tak terima kita. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya dipertanggungjawabkan untuk buat usaha, Allah yang akan bagi hidayah. Dia orang lain tak boleh keluar, Allah terima dia untuk keluar. Dah 6 kali keluar 4 bulan. Macam tu juga ada satu maulana tempat kami yang Datuk Jemaah kami, macam tu juga. Tempatan dia tak ada orang. Tapi alhamdulillah dia kita buat usaha, sekarang daripada 50 masjid, sekarang 5 masjid dah ada usaha. Kalau dulu 2-30 tahun dulu tempatan dia jemaah masuk terus lempak beg, buang beg masjid dua, tak benarkan orang masuk. Tapi alhamdulillah mujahadah susah payah buat usaha, sekarang alhamdulillah 5 masjid dah boleh terima jemaah. Macam tu juga dia kata tempat saya buat usaha ada 200 rumah. Ada 200 rumah. Tapi alhamdulillah dengan berkat usaha dakwah dia kata Allah bagi hidayah. Tempatan saya dia kata ada 45 orang kartu 4 bulan. Allah, masya-Allah. Dan 40 hari kartu kartu 40 hari dah 10 orang. Jadi dah mulai Allah yang bagi. Allah tengok, Allah yang akan bagi hidayah, Allah yang ambil usaha tuan-tuan boleh. Jadi kita tak payah macam mana tuan-tuan beritahu tadi, kita pergi satu tempat, karpun SA tak ada, kita buat usaha, Allah akan bagi hidayah tuan-tuan boleh. Allah nak tengok usaha kita, kita buat, teruskan usaha kita, itu kerja Allah Taala. Allah nak bagi hidayah pada siapa, itu kerja dia. Biarkan pada Allah Taala, kita hanya terus menjalankan usaha. तो घर-घर की मुलाकात करना. Jadi tuan-tuan mulia, kita buat usaha daripada rumah ke rumah. Itu permintaan daripada LDS kita orang tua.
2.5 घंटे के अंदर कोई आदमी हमारा साथी बीमार हो गया, उसकी ताजियत में जाना, इसकी इयादत में जाना, ये भी 2.5 घंटे में है. Jadi tuan-tuan mulia, kita nak buat 2 jam setengah, kita tengok kawan kita sakit, kita pergi ziarah orang sakit, itu pun termasuk dalam 2 jam setengah harian kita. इसके वहाँ कोई इंतकाल हो गया है, उसकी मैयत में जाना, उसको अल्लाह के रास्ते में गया है, अपनी बीवी को लेकर गए, उसकी बीवी को थोड़ी बात की, थोड़ा कुछ ले गए, ये सारे काम 2.5 घंटे के अंदर है. Jadi tuan-tuan macam tu juga, kita berziarah orang sakit, orang mati, itu pun masuk dalam 2 jam setengah kita. Macam tu juga tuan-tuan, kawan kita keluar 40 hari, kita bawa ahli kita pergi ziarah dia, itu pun masuk dalam 2 jam setengah kita. Ni tuan-tuan semua dalam amalan 2 jam setengah harian kita. तो एक तो रोजाना का मशवरे के अंदर बैठना, अल्लाह मशवरे में बैठना. Ini 2 perkara. Pertama sekali mesyuarat harian kita, maksud mesyuarat harian kita nak satukan fikir kita. Yang kedua nanti tuan mulia 2 jam setengah harian. Daripada rumah ke rumah kita nak buat. Jadi untuk ini bila kita buat 2 usaha ini tuan mulia, kita akan lihat bagaimana usaha akan berlaku. Bagaimana usaha Allah Taala akan bangunkan. Untuk itu semua dah niat insya-Allah. इंशाअल्लाह. मुलाकात का तकाजा पूरा हो गया, मस्जिद में आए, कुरान की तिलावत की. Kalau itu 2 perkara begitu tadi, kita punya mesyuarat harian dan kita punya 2 jam setengah kita harian. Lepas kita buat 2 perkara tu mulia, kita balik masjid. Kita dah buat 2 jam setengah, kita balik masjid, waktu tu doa kita tuan-tuan mulia. Doa minta kepada Allah. Kita merayu pada Allah, bentangkan depan Allah, ya Allah aku dah jumpa Pak Long tu. Aku dah berjumpakan dia, ya Allah. Aku dah buat, ya Allah bagilah hidayah. Kau pilihlah dia juga, ya Allah. Ni doa tu. Doa tu pun juga tuan-tuan mulia masuk dalam 2 jam setengah tadi. Doa tadi, kita hari doa malas, kita segan. Itu masalahnya, kita tak mau nangis depan Allah, kita tak mau berdoa. Kita dah buat 2 jam setengah tapi kita tak mau berdoa. Macam tu juga malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata contoh dia bagi 3 orang, satu cuma tempatan kita ramai kuat. Kalau tinggal seorang nak buat macam mana? Perlu kita otak kita perlu jalan. Macam mana orang buat bisnes kan, dia buka kedai besar-besar, tahu orang tak main. Dia buka macam-macam, buka kedai macam-macam, dia buat supermarket, tahu orang tak mau masuk. Apa dia buat? Dia buatlah kenduri, dia buat apa nama jualan murah, dia buat percuma, dia buat itu dan ini. Otak dia berjalan, dia jalan ikut tadbir, dia akan fikir macam mana nak buat supaya orang mai kedai dia. Macam tu juga tuan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, bila tempatan kita seorang, kita kena otak kita kena berjalan nak buat macam mana ni. Dia keluar seorang-seorang pergi duduk depan masjid. Nak pergi rumah orang aku seorang. Apa nak buat? Kalau tak ada orang juga masuk dalam masjid menangis, ya Allah. Ini aku mampu buat, ya Allah. Aku tak boleh buat apa-apa, ya Allah. Mengadu depan Allah. Kalau ada jumpa orang lalu depan masjid, dakwah dia, sediakan dia untuk pergi ke rumah, jadikan partner 2 orang jemaah pergi ziarah pintu ke pintu. Jadi tuan-tuan mulia, ini kita kena buat. Kalau kita seorang, itu cara dia tuan-tuan mulia. Kita gunakan fikiran kita, gunakan risau bimbang kita cari orang lain yang kita bentuk jemaah, bawa pergi. Daripada rumah ke rumah kita buat usaha dakwah, daripada rumah ke rumah kita buat usaha tempatan kita tuan-tuan mulia. तो रोजाना का एक काम तो 2 हो गए, और तीसरा काम मस्जिद की तालीम है, वो हमारी रूह की गिजा है. Jadi tuan-tuan yang mulia, taklim masjid ni dia adalah makanan rohani kita. फजाइल अमाल में से दोनों हिस्से में से बारी बारी पढ़ता रहे. अगर कोई मस्जिद में इमाम साहब तालीम नहीं करे, कोई साथी नहीं, अपने तालीम कर ले. हमारे एक साथी है, मेरे बड़े भाई थे, वर्षों पहले की बात है. तो तालीम के अंदर कोई नहीं बैठता था, तो 4-5 टोपी रख देता था. क्या रख देता था? टोपी. और फिर वहाँ तालीम करता था. कोई नहीं. अमाल है, अमाल के असरात. Dia kata yang ketiganya taklim tadi. Alhamdulillah, taklim tuan-tuan mulia makanan untuk roh kita. Jadi kita orang tak ada roh, kita buat. Kalau ada kawan-kawan kita contohnya Tok Imam sedia baca, alhamdulillah. Kalau tak kawan-kawan kita sedia baca, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, dia cerita sendiri, abang dia apa dia buat, tempat dia tak ada orang langsung. Kalau yang pernah keluar IPB tahulah, di masjid-masjid ada topi kepiah ni kan, yang dia buat wakaf untuk masjid. Dia letak tu 5-6, dia baca taklim bagi topi tu dia dengar, bagi kepiah dia dengar. Daripada situ tuan-tuan yang mulia, Allah Taala nak kuatkan kita. Bila kita buat taklim tadi dengan penuh risau, dengan penuh fikir, maka di situ akan datang kekuatan pada roh kita untuk kita bangun lagi untuk bangsa. एक वक्त हुआ था कि टोपी के सामने तालीम, आज सीखते ऐसी आदमी तालीम में
Mula dia kata buat macam tu, taklim dia bubuh kepiah wakaf tadi 5-6 minit depan dia buat taklim. Tapi sekarang tuan-tuan dan mulia, dengan berkat susah payah dulu, tangisan dia waktu dulu, susah payah risau fikir dia, sampai sekarang dia kata alhamdulillah duk taklim dia berapa orang? 80-90 orang duk taklim. तालीम की रूह की गिजा है. हमारा अमल हमारे सामने साहबा की जिंदगी आएगी, हमारे सामने Subhanahu wa ta'ala, ta'lim dan mulia sangat penting. Dia adalah makanan pada roh kita. Daripada ta'lim tadilah akan datang kekuatan. Kita tengok kita duduk ta'lim 40 hari kan. Masya Allah, pada situ datang jazbah kita untuk kita jaga takbiratul ula. Daripada kita duduk ta'lim, datang jazbah kita untuk kita baca Quran tiap-tiap hari. Daripada kita duduk ta'lim tadi dengan fadail amal, maka timbul jazbah untuk kita bagi sedekah, timbul semangat untuk kita baca Quran, timbul semangat untuk kita bangun tahajud, timbul semangat untuk kita keluar lagi dan lagi. Sebab apa tuan-tuan mulia? Ini amalan, ini ta'lim tuan-tuan. Sebab dia adalah ruh kepada apa, dia adalah makanan kepada roh kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat tiap-tiap hari. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah tuan-tuan mulia, kita kena hidupkan di tempatan kita, hidupkan di masjid kita. Mana Ilyas rahmatullah alaih, kita tengok dialah mana Ilyas rahmatullah alaih suruh mana Ilyas, mana Zakaria rahmatullah alaih tulis kitab. Tulis kitab Fadail Amal. Dan tuan-tuan yang mulia, setiap hadis yang mana Ilyas, mana Zakaria tulis disertakan dengan 2 rakaat sembahyang hajat. Setiap hadis yang ditulis oleh Mana Zakaria rahmatullahi alaih, sebelum tu dia sembahyang 2 rakaat minta dengan Allah. Tu tuan-tuan mulia, bukan sembahyang perkara biasa. Setiap hadis tadi dia minta dengan Allah. Sebelum dia tulis dia minta dengan Allah, ya Allah bagi hadis yang sesuai hadis. Maka tuan-tuan mulia, barulah Mana Ilyas rahmatullahi alaih, baru Mana Zakaria rahmatullahi alaih akan tulis. Lagi dan lagi, Mana Ilyas rahmatullahi alaih sembahyang 2 rakaat, begitu pada Mana Zakaria, tolong tulis. Mula tulis hadis, sekarang kita Fadail Amal. Macam tu tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, sebab itulah kita lihat ada nur, ada kekuatan, ada kelebihan daripada hadis-hadis yang kita baca daripada Fadail Amal dan Fadail Sedekah. Sebab apa? Pengorbanan orang dulu, pengorbanan Mana Ilyas rahmatullahi alaih, Mana Zakaria rahmatullahi alaih. वही तालीम को अपने घरों में जिंदा करना. Jadi tuan-tuan mulia, taklim yang sama kita nak hidupkan juga di rumah kita tuan-tuan. औरतों के अंदर मानने का भी जज्बा है और मनवाने का भी जज्बा है. Dalam diri orang perempuan tuan-tuan mulia, wanita ini dia ada 2. Satu itaat, satu lagi ingkar. Dua-dua ada dalam diri mereka. अल्लाह ने हर औरत के अंदर कुर्बानी का जज्बा रखा है. Setiap wanita Allah Ta'ala letakkan mereka jazbah untuk buat pengorbanan, semangat untuk buat pengorbanan. सबसे पहले हमारे नबी को साथ देने वाली औरत है. Jadi orang yang pertama sebagai bersemangat pada Nabi itu adalah satu orang wanita. जिस नबी की बीवी ने साथ दिया, उसकी उम्मत ने भी उसको साथ दिया. Nabi yang mana isterinya bersama dengan dia, maka umat dia juga bersama dengan dia. घर में दीन आया, घर में दीन आएगा तो हमारे पूरे खानदान में दीन आएगा. Bila mana agama bila mana orang wanita dalam rumah kita bawa agama, maka dalam rumah kita juga akan hidup agama. सारे बेदीनी के सुराग बंद करने के लिए घर की तालीम है. Jadi untuk kita tutupkan lubang-lubang maksiat, lubang-lubang kemungkaran dalam rumah kita, maka kena buat taklim di rumah kita. औरतों के आज के दौर के अंदर औरतों के zaman ni tuan-tuan mulia sangat penting kita buat usaha atas wanita, atas masyarakat. इसलिए घर की तालीम रोजाना पाबंदी के साथ हो रही हो. Sebab itulah tuan-tuan mulia perlu sangat kita buat usaha, kita buat taklim di rumah kita dengan istiqamah tiap-tiap hari. कभी-कभी 6 नंबर का मुजागरा भी हो. Kadang-kadang lama-lama sekali kita buat juga muzakarah 6 sifat. तालीम के अंदर हमारे दूध पीते हुए बच्चे को भी घर में जो है उसको भी बिठावे. Jadi waktu kita buat taklim tuan-tuan mulia, anak-anak kita yang sedang menyusu pun kita bawa duduk sekali, duduk taklim. हम भी तालीम करें, हमारी बीवी तालीम करे, हमारी अगर बहन है वो तालीम करे, हमारी माँ Quran tuan-tuan mulia bukan buat cara ijtimai. इसमें बहुत बड़ी मसलिहत है. Jadi di sebelakang tu tuan-tuan mulia tersembunyi banyak perkara. बाद मर्तबा हम कुरान के हल्के घर में लगाएंगे, इज्तिमाई लगाएंगे. अब हमारी 15 साल की बेटी भी है, हम भी है, हमारा छोटा 10 साल का लड़का भी है. अब वो बहन इस हालत में है जो कुरान नहीं पढ़ सकती, तो छोटा भाई क्या कहेगा? बहन कुरान पढ़, वो नहीं पढ़ सकेगी, तो वो कहेगी कि मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. Allah Ta'ala halqah Quran. Dia kata halqah Quran kita tak boleh buat. LDS kita juga minta kepada kita supaya kita jangan buat cara ijtimai, kita buat cara infradi. Sebabnya tuan-tuan dan mulia, banyak perkara yang tersembunyi di belakang.
Salah satu dia bagi contoh kat kita apa dia? Contohnya kita buat cara ijtimai. Anak-anak kita umur 10 tahun, 12 tahun. Kemudian ada juga wanita-wanita dalam rumah kita hak lebih tua pada mereka. Bila buat cara ijtimai, anak kita hak 10 tahun tadi boleh baca, hak ni hak 20 tahun tak boleh baca. Macam mana perasaan dia? Takkan dia nak kata aku tak boleh baca, maka dia akan malu. Di situ akan jatuh, dia akan menanggung satu aib depan budak-budak kecil dengan depan anak-anak kecil. Jadi tuan-tuan mulia, sebab itulah ulama kita, LDS kita, orang tua-tua kita minta perkara ni, halqah Quran kita buat cara infradi. Kita ajak isteri kita baca Quran, isteri kita ajak anak-anak baca Quran. Daripada situlah tuan-tuan mulia kita perbaiki, kita perbetulkan baca Quran. Kita ajak mereka baca Quran. Tapi kalau kita buat cara ijtimai, jadi akan macam tu tuan-tuan mulia, akan buka keaiban, akan buka keburukan orang pada depan semua orang akan tengok. Jadi dia akan malu. Jadi sebab itulah tuan-tuan mulia, kita tak minta supaya kita buat halqah Quran cara ijtimai. Kita buat cara infradi, maksudnya belajar sendiri-sendiri. Isteri suami ajak isteri ajak anak-anak, hak kakak sulung ajak adik, macam itulah tuan-tuan mulia yang perlu kita buat di rumah kita. इसलिए घरों पे तालीम करोगे इंशाल्लाह? Boleh insyaAllah, insyaAllah. एहतिमाम के साथ Kita buat dengan istiqamah. हफ्तावारी जो तालीम हमारी होती है वहाँ भी हमारी मस्तूरात को भेजो. Begitu juga tuan-tuan mulia, taklim mingguan masturat, itu pun kita bawa adik kita, isteri kita hadir dalam taklim mingguan masturat. मस्तूरात अगर हमारा साथी बन जाएगी तो हमें हर साल 4 महीने लगाना आसान होगा. Bila mana isteri kita bersama dengan kita, mudah untuk kita keluar tiap-tiap tahun 4 bulan ke 40 hari, 4 bulan pun mudah. वरना मस्जिद में तस्कील हुई, 4 महीने का इरादा किया, अज़ाइम किया, वसूली दे दी, घर में जाएंगे, बीवी कहेगी बच्चे लेके जाओ, क्या करेंगे? Jadi kalau kita tak bawa, tak bersertakan isteri bersama dengan kita, kita tak bawa dia buat taklim, kita tak bawa dia buat apa taklim mingguan, taklim harian, maka apa jadi? Di rumah orang tashkil bayar, di masjid orang bayar tashkil 4 bulan, dia pun balik-balik rumah sengat serapi. Balik-balik rumah, dia nak buka mulut depan bini tak berani. Dia buka mulut, bini kata dibawa anak pergi, kita nak jaga. Jadi kita boleh ini kita nak kena bawa isteri kita bersama dengan masturat, kita bawa bersama dalam menjalankan usaha. क्योंकि औरत कुर्बानी का जज्बा होता है. देखो Dia kata perempuan tuan-tuan mulia, wanita ni Allah Ta'ala letak jazbah dia, pengorbanan, dia sanggup bawa penganak apa saja. Dia bagi contoh pada kita tengok. Kita orang lelaki, dia duduk dengan mak ayah dia 20 tahun, 25 tahun, lepas tu dia menikah. Tu pun lepas nikah pun dia tak sanggup nak pinjam mak dia, kesenangan duduk di rumah, mak ayah dia bagi macam-macam. Tapi wanita tadi tuan-tuan yang mulia, dia hidup dengan mak ayah dia, dengan kesenangan, mak ayah dia semua bagi pada dia. Tetapi bila dia kahwin, dia sanggup tinggalkan mak ayah dia, kesenangan rumah dia dengan mak ayah, segala-galanya dia sanggup pergi duduk dengan suami yang miskin, yang tidak ada apa rumah. Ini pengorbanan dia tuan-tuan. Allah bagi pada dia. Dia jazbah kat wanita tadi pengorbanan. Kita lah nak dorong dia pada jalan yang betul. Kita lah nak bawa dia, nak bimbing dia pada pengorbanan yang betul. Tapi kalau kita bawa pada jalan yang salah, dia jadi salah lah. Kita lah nak bawa dia kepada jalan pengorbanan yang lurus, yang betul. करोगे घर में तालीम इंशाल्लाह? Boleh insyaAllah. तालीम में भेजोगे इंशाल्लाह? Dan begitu juga bawa ahli kita untuk taklim mingguan masturat insyaAllah. InsyaAllah. और हफ्ते के 2 काम है. Mingguan kita buat 2 kerja. Apa dia? हफ्ते के 2 काम, एक तो अपनी मस्जिद का गश्त. Pertama sekali, gash tempatan kita, gash masjid kita. गश्त के अंदर हमारी तरक्की भी है और तरबियत भी है. Jadi dalam gash tuan-tuan yang mulia, ada peningkatan kita, ada tarbiyah untuk kita. गश्त कुर्बानी के साथ होता है. Dan gash tuan-tuan yang mulia, gash pertama kita buat dengan pengorbanan. अभी आप जमात में चल रहे थे, नई बस्ती में मुतकल्लिम बनना आसान था, रहबर बनना आसान था, घर घर जाकर मुलाकात करना आसान था, लेकिन अपने मोहल्ले में गश्त करना, अपने हालात क्या है, अपनी ज़िंदगी के हालात क्या है, अपने मोहल्ले में पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ है. Jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan keluar 40 hari, tuan-tuan pergi tempat baru, waktu tu nak buat, kita nak keluar gash, kita rasa mudah, kita pergi jumpa orang, kita jadi mutakalim, susah-susah juga, tapi mudahlah tempat kita dapat tempat kita. Orang tak kenal kita, keadaan kita orang tak tahu. Kita semangat nak jadi mutakalim, semangat nak keluar gash, semangat nak jadi rahbar. Tapi tuan-tuan yang mulia nak buat tempatan kita, itu tarbiyah untuk kita. Kita nak buat tempatan kita nak pergi rumah dia balik kita, mak ayah kita, adik abang kakak kita nak pergi rumah dia buat gash, buat khususi, buat jemaah. Situ tarbiyah untuk kita tuan-tuan mulia. Itu mujahadah untuk kita. इसलिए उमूमी गश्त की पाबंदी करना. Jadi tuan-tuan mulia, untuk itu perlu kita istiqamah
dalam gash mingguan kita. गश्त के जरिए से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है. Jadi tuan-tuan dan boleh dengan perantaraan gash tadi banyak faedah kita akan dapat. असर से मगरिब है, तुम्हारे वहाँ लंबा टाइम होता है, तो तुम्हारे एक मसले से तय होता हो कि भाई 6 बजे आएंगे, 7 बजे मगरिब है, तो 6 बजे आ जाओ. Allah Ta'ala untuk itulah tuan-tuan boleh perlu kita ihtimam, perlu kita jaga gash kita, gash pertama dan gash kedua. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situlah Allah Ta'ala akan buka, Allah Ta'ala akan tarbiyah kita. Jadi kita buat gash dan mulai dari kita mungkin tuan-tuan keputusan LDS, keputusan mesyuarat daripada LDS kita apa ketempatan kita buat di sini. Contohnya dia kata tuan-tuan antara apa nama asar maghrib waktu panjang. Tuan-tuan dah buat keputusan kita buat pukul 6, pukul 7 maghrib, pukul 6 kita buat gash. Itu tuan-tuan dah mesyuarat tak apa, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan yang mulia, kita waktu kita buat gash dah mula tutup handset kita. Kita buat gash. Waktu yang telah ditetapkan dia beritahu pada kita pukul 6. Pukul 6 kita main. Customer kita pun tahu hari ni waktu ni dia buat gash. Hari apa? Hari Selasa dia tahu hari gash. Tak tahu kacau apa. Semua orang tahu. Anak isteri kita pun tahu, mak ayah kita pun tahu, anak-anak semua tahu. Hari Selasa dia buat gash. Jangan kacau apa. Customer dia pun tahu hari ni hari aku buat gash, hari dia buat gash. Tak tahu cerita mana hari masjid. Tutup semua handset kita buat gash dengan istiqamah. Gash pertama dan gash kedua kita, kalau kita buat macam ni tuan-tuan yang mulia, apa nama? Kita akan lihat faedahnya. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan tadi, tempatan kami 45 orang kalkun 4 bulan, 10 hari kalkun 40 hari. Ini semua tuan-tuan mulia dengan berkat gash kami dah buat tiap-tiap minggu. Allah. Ini berkat dengan gash kita buat seminggu 2 kali. Gash pertama dan gash kedua, daripada natijah pengorbanan susah payah buat gash dengan risau fikir bimbang, maka Allah bagi semua tu tuan-tuan dan mulia. Bila kita buat dengan istiqamah. Jadi untuk itu kita pun azam insya-Allah untuk kita buat tempatan kita gash pertama dan kedua dengan istiqamah insya-Allah. दोनों गश्त करेंगे इंशाअल्लाह. और 5वां काम क्या है? वो बहुत भारी है. साल में चिल्ला लगा. Mulia, yang kelimanya tuan-tuan dan mulia apa dia? 3 hari bulanan. 40 hari tahunan mudah, tapi 3 hari bulanan masya-Allah berat tuan-tuan. 27 दिन दुनिया की मेहनत करते हैं, 30 दिन में से 3 दिन निकालना ये बहुत भारी है. Jadi tuan-tuan mulia 27 hari kita bagi untuk urusan dunia kita, 3 hari kita untuk agama, Allah berat. Berat sungguh. हफ्ता की तायीन के साथ Dengan kita tetapkan minggu ke berapa kita nak keluar. मिसाल के तौर के ऊपर जुम्मा की हमारी जमात बन रही है, तो ये जुम्मा को निकले हैं, 3 जुम्मा बीच में खाली जाएगी, चौथी जुम्मा को हमारा हफ्ता है. Jadi tuan-tuan dan mulia, contohnya kita nak keluar minggu ketiga, hari Jumaat minggu ketiga. 3 minggu hab lalu sebelum tu, minggu keempat, minggu pertama, minggu kedua, itu 3 minggu berlalu. Minggu ketiga tu kita nak keluar. Waktu tu lah tuan-tuan nak kena keluar. Contohnya kita dah buat keputusan hari Jumaat kita akan keluar. Tuan-tuan yang mula hari Jumaat tu dia main macam-macam. Dia kata tak apa, tangguh hari Sabtu. हफ्ता की तायीन के साथ 3 दिन लगाना. Jadi kita keluar 3 hari tuan-tuan mula, tetapkan minggu ke berapa kita nak keluar. हम 2 हैं, हमारे साथ में 1 महीना इतनी मेहनत करें कि पूरी जमात लेके जाए. Kita bawa 2 ulama bersama dengan kita, 2 orang tadi tuan-tuan mulia, kita usaha sepenuh sepanjang bulan, selama 3 minggu tu kita usaha sempurnakan jemaah bersama dengan kita. हमारे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल. Jadi tuan-tuan yang mulia, memang kita rasa susah, tapi tidak ada benda yang susah bagi Allah. सब कुछ करने वाला अल्लाह है. Allah yang buat segala-galanya. हमारी निगाह मखलूक पर नहीं हो. Jangan kita lihat pada makhluk. Pandangan kita jangan sekali-kali pergi pada makhluk. हमारी निगाह हमारे अल्लाह पर हो. Setiap masa, setiap keadaan, pandangan kita, tawajuh kita hanya pada Allah. हमारी नीयतें होगी, हमारे अज़ैम हो गए, अल्लाह पाक हमारे साथ हर महीने 3 दिन की जमात बनाएंगे. Bila kita usaha sungguh-sungguh, niat kita sungguh-sungguh, tawajuh kita sungguh-sungguh, tawajuh yang betul, maka pasti Allah akan bagi cuma 3 hari pada kita. अभी हमारे एक साथी है, वो पीर के दिन आने वाले थे. 6 दिन पहले 3 दिन बाकी थे, 3 दिन लगाए. हालांकि कहाँ आ रहे हैं, 4 महीने की कुर्बानी में जा रहा है और उसका हफ्ता हो गया. तो हफ्ते से 4 दिन पहले वो 3 दिन की जमात में आए, इसके बाद 4 दिन के बाद जमात में आया. तो इसके ये हफ्ता की तायीन होते हैं. हफ्ता की तायीन कर इसको कहते हैं. Jadi tuan-tuan dan mulia, kita tetapkan mingguan 3 hari kita. Dia tahu dah ni kami jemaah kami, dia kata, dia tahu dah lepas 4 hari dia nak keluar, 4 hari dah masuk bulan lain. Bulan ni, contohnya bulan 10 hari tu, lepas 4 hari dah masuk bulan 11. Dia punya 3 hari minggu keempat. Walaupun bulan 11 tu dia nak keluar 4 bulan, tapi 3 hari bulan 10 tu tetap dia keluar. Ini tuan-tuan boleh nak kena jaga.
Bukan kalau kita kata tak adalah aku kira hanu 4 guna keluar 4 bulan, persiapan 4 bulan. Tapi tak tuan-tuan dan mulia, dalam jemaah mereka ada satu orang, bulan depan 1 bulan dia nak keluar 4 bulan, bulan 10 bulan 3 hari. Tu pun dia keluar 2 hari sebelum, 1 hari sebelum dia keluar. Allahu Akbar. कुर्बानियों के हसरत अल्लाह डालेंगे. Jadi tuan-tuan mulia, kesan daripada pengorbanan tadi Allah akan masukkan, Allah akan bagi pada kita. Allahu Akbar. ये दुनिया में 50, 60, 70 साल रहना है और ऐसी मेहनत करके जावे. Jadi tuan-tuan dan mulia, ini Allah bagi kehidupan pada kita 60-70 tahun. Buatlah usaha tuan-tuan dan mulia, kita akan buatlah usaha sampailah kita duduk tidur dalam kubur pun Allah bagi ganjaran. Allahu Akbar. हम चाहेंगे हमारे पीछे कितने नौजवानों की नमाजें जिंदा होगी, कितनी मस्जिदें आबाद होगी, ये अभी हमें पता नहीं चला. Itu dah mulia, jadikan dakwah masuk hidup tu. Mudah tuan-tuan dan mulia. Kita buat usaha sikit. Kita lihat lepas kita baring dalam kubur, waktu tu kita lihat masya-Allah, usaha aku sikit dulu kau ni dapat hidayat. Aku punya usaha sikit dulu pengorbanan aku tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan 3 hari. Dengan berkat 3 hari kau tu dapat hidayat, kau ni dapat hidayat, kau ni jadi alim daripada rumah tadi keluar hafiz, daripada rumah tadi keluar alim dengan usaha kita tuan-tuan. Kita duduk tidur dalam kubur, waktu tu Allah tunjuk pada kita. Allahu Akbar. Kita duduk dalam kubur, waktu tu Allah buka. Jadi tuan-tuan boleh kat Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita perlu pada pengorbanan, perlu pada susah payah, perlu kita istiqamah minta dengan Allah. Hari inilah Ta'ala tak buka, Allah tak tunjuk kat kita tuan-tuan mulia. Allah sembunyikan. Supaya tuan-tuan mulia, sebab itulah hadis ada katakan, orang yang beriman dunia ni, dia bawa iman besar pun, dia bawa iman sempurna pun dia akan menyesal, bawa iman sikit lagi menyesal. Masuk syurga semua menyesal. Dia duduk tingkat bawah, dia kata, loh kalau aku buat banyak kita hak duduk atas, kalau aku buat lagi banyak lagi dapat banyak. Allah. Jadi tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hari ini kita buat semua. Setakat mana Allah bagi pada kita, kita buat supaya tuan mulia bila mana kita duduk tidur dalam kubur, waktu tu kita tengok ganjaran masya-Allah masuk daripada satu persatu tuan mulia, ganjaran Allah Taala akan tunjuk pada kita. Jadi untuk itu tuan mulia, kita perlu buat azam sungguh-sungguh insya-Allah untuk kita balik buat tempatan kita insya-Allah. अपने आप को छोटा बनकर काम में लगना है. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita buat usaha dakwah, kita rendahkan diri kita. Apa tak arti apa? आजीजी और नरमी हमारे अंदर आवे. Bawa tawaduk dalam diri kita, bawa rendah diri, dan kita rendahkan diri kita buat usaha. बड़े बड़े जब हवाएं तेज चलती है ना तो लंबे लंबे दरख्त हो तो न गिर जाते हैं, लेकिन घास के नरमी. Usaha dengan penuh rendah diri, dengan penuh tawaduk, dengan penuh kita anggap akulah tak arti apa. Jadi temulah Allah Subhanahu Wa Taala dia beri contoh pada kita. Kita tengok bila taufan, bila angin ribut kemudian berlaku apa jadi tuan-tuan mulia? Dia hentam habis pokok-pokok besar ni semua tumbang. Tapi rumput jadi apa? Rumput tidur, esok dia menggigit pula. Ada beberapa rumput tadi dia terendam layak, bila ayak kering dia menggigit pula. Tapi pokok nyok, pokok balak, pokok hak rebah tadi, rebah terus. Sebab tu tuan-tuan mulia kita perlu buat dakwah. Sebab usaha dakwah tuan-tuan mulia, usaha yang tinggi, usaha Nabi alaihi wasallam perlu pada tawaduk, perlu pada rendah diri, perlu kita letak diri kita di bawah. Macam mana rumput tadi. Macam mana rumput. Orang kata apa? Ya, kita teruskan. Orang kata kita buat pokok badak. Saya pergi jumpa Dr. Zul kan, Ustaz Zul Syah tadi. Dia tahu Ustaz kena ambil apa nama, dia ambil ijazah pada saya ilmu apa? PB. PB apa? BP, pokok badak. Ilmu pokok badak. Orang kata apa kita betul kita buat kerja kita. Tak ada masalah apa. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu. Kita buat kerja dakwah terus istiqamah. Orang kata apa? Letakkan dia. Okey, baik alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan dakwah kita. Di sinilah Allah akan pelihara kita. Di sinilah tuan-tuan mulia Allah akan jaga kita bila mana kita rendah diri. Hindarkan diri kita daripada mengumpat, hindarkan diri kita daripada mengata, hindarkan diri kita daripada mengutuk kau untuk mengutuk kau ni. Tuan-tuan mulia, letakkan diri kita di bawah. Di sinilah Allah akan bantu kita. Di sinilah Allah akan tolong kita. Di sinilah tuan-tuan mulia bantuan Allah bersama dengan kita. Jadi temukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat hari ini bagaimana usaha berjalan. Nabi alaihi wasallam buat usaha, kita tengok tuan-tuan mulia dengan penuh rendah diri. Walaupun Allah jadikan mereka maksum, Allah Taala pelihara mereka daripada segala dosa, tapi tetap mereka rendahkan diri mereka depan umat. Allah bagi pada mereka, sebab itulah usaha tersebar sungkan. Elders kita, orang tua-tua kita macam mana buat usaha tuan-tuan mulia. Tetap mengalah. Orang suruh buat apa pun dah tetap mengalah, tak pilih bagi kat depa. Macam mana Allah muliakan mereka. Jadi tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun nak majukan kerja tempatan kita, nak Allah terima kita untuk seluruh alam, di seluruh alam sampai hari kiamat, maka rendahkan diri kita.
hindarkan kita daripada buat benda-benda yang akan melingkupkan amalan kita, mengumpat, mengatakan kat orang, itu semua akan merosakkan amalan kita, pahala kita pergi pada orang lain. Jadi hindarkan kita daripada amalan ini tuan-tuan dan mulia, perkara ini tuan mulia. Moga-moga Allah pelihara kita. Jadi tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kita azam sungguh-sungguh insya-Allah untuk kita balik buat amalan di tempatan kita insya-Allah. Dan begitu juga dia kata, kita samping itu kita jagalah tuan-tuan dan mulia malam markas kita. Malam markas kita jaga, walaupun kita rasa benda tu alah biasa saja, tapi dia ada satu kekuatan tuan-tuan mulia akan datang. Mingguan kita tuan-tuan mulia, bila kita pergi markas, kalau kita boleh iktikaf, lagi kekuatan kita sepanjang minggu akan terjaga. 3 hari kita duduk sepanjang bulan, 40 hari kita sepanjang tahun. Jadi kita jagalah malam markas kita tuan-tuan mulia, walaupun tak ada orang, apa berlaku, tetap kita pergi. Di situlah tuan-tuan mulia Allah Taala akan Sedih. boleh insya-Allah. Semoga Allah Taala terima kita semua. 4 महीने का कौन इरादा करता है? Sebab dia ni insya-Allah 4 bulan insya-Allah lepas itu. Ya insya-Allah. इसमें से 4 महीना कौन करता है? 80 दिन के 4 महीने है अभी। जी अभी तो इन लोगों का 80 दिन का 4 महीने है ना? jadi- कितने दिन का 4 महीना है इस मर्तबा? 80 दिन का इंसान। Dia kata insya-Allah, dia kata tuan-tuan punya 4 bulan daripada sekarang. 40 hari dah selesai, sekarang untuk 40 hari kedua. Ada siapa niat lagi insya-Allah? Oh. सबके 40 दिन पूरे हो गए, किसी के बाकी है 1 Semua घंटा dah, 2 semua dah. घंटा। Dia kata ada kita punya 40 hari ada masa sejam lagi tak habis. पूरे 40 दिन लग गए, हाँ। 1 दिन भी बाकी मत रखना, वरना jangan 40 kita- दिन की कुर्बानी। Jangan kita kurangkan walaupun 1 jam. Daripada 40 hari kita, macam 3 hari 72 jam kan. 40 hari kita berlaku berapa jam? Tengok walaupun kurang 1 jam jangan balik. Sempurnakan 1 jam tu, jangan kita sebab kekurangan. Kita tengoklah. Ayat kita punya bateri kita charge kan, kita duduk naik buat naik lagi tak penuh tu. सबके Macam हो tu गए, juga 40 hari kita. सबके हो गए 40 दिन Semua पूरे? selesai kan? कोई बाकी हो तो हमारे साथ में चलो। Kalau ada siapa lagi sehari 2 mai duduk dengan kami. Insya-Allah. नियत करो 4 महीने के Jadi kita इंशाल्लाह। niat insya-Allah untuk 4 bulan. Moga-moga Allah mudahkan kita semua insya-Allah. तो बुजुर्ग दुआ करा है Ini jemaat bola berada. हारून भाई। Korban ni blog kan. हारून भाई आजा। हमारा हारून भाई की कुर्बानी बहुत बड़ी है। آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين.